Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu ini kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah. Kuliah kita sempena dengan majlis penerimaan pelajar-pelajar baru, minggu pengurusan pelajar baru bagi sesi ini. Dan terlebih dahulu saya adalah bernama Ustaz Raja Azhar bin Raja Ismail, pensyarah kanan di Kolej Matrikulasi Kelantan dan juga merupakan penyelaras Pusat Islam KMKT. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kepada semua pelajar-pelajar sekalian, selamat datanglah ke Kolej Matrikulasi Kelantan, dan awak telah menjadi sebahagian daripada keluarga kami di sini. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan kedatangan pelajar-pelajar ke sini, walaupun kita dalam kuliah secara online, tapi kita merasai bahawa kedatangan anda semua adalah sebagai warga dan alu-alukan sebagai warga Kolej Matrikulasi Kelantan. Mudah-mudahan segala cita-cita anda semua sebagai memenuhi cita-cita anda yang anda ingin dalam hidup ini. Sama ada cita-cita di dunia ini, mungkin orang ni nak jadi doktor, orang ni nak jadi peguam, macam-macam lah. Saya doakan dimakbulkan, dan lebih-lebih lagi cita-cita kita yang berkekalan, iaitu di akhirat sana. Cita-cita kita di akhirat sana dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia yang berguna, untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Dan itulah cita-cita yang tertinggi lah, cita yang tertinggi kita. Dunia ni sebagai alat untuk kita meneruskan kehidupan kita. Semua orang nak berjaya di dunia, dan semua orang lebih-lebih lagi nak berjaya di akhirat nanti. Jadi untuk menjadi manusia yang baik, tentulah manusia yang ada cita-cita dan manusia yang mempunyai pengetahuan. Manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka Allah memberi yufaqih, memberi faham mereka itu dengan ilmu yang mendalam, dengan pengetahuan yang mendalam. Jadi saya alu-alukan pelajar sekalian memburu cita-cita, meneruskan cita-cita anda untuk menjadi manusia yang berjaya di dunia dan juga di akhirat nanti. Cuma kita nak membetulkan persepsi lah. Kadang-kadang malu pelajar ni salah persepsi. Sebab rata-ratanya pengalaman kita sebelum ni, ramai pelajar ni dia menganggap belajar agama ni tak ada nilai akademik, tidak ada nilai yang berbanding dengan pelajaran sains, pelajaran matematik dan sebagainya. Ini tasawur yang salah sebenarnya. Semua ilmu ni penting, lebih-lebih ilmu agama ni penting. Kalau ilmu dunia yang kita belajar tu sebenarnya adalah untuk kita guna di dunia ini, kehidupan dunia ini. Kita sebagai ejen kepada pembangunan tamadun manusia,
Kita perlu kepada ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu matematik dan sebagainya untuk menerus untuk apa? Untuk membangunkan masyarakat dan negara kita ini. Dan pada masa yang sama ilmu agama ini sangat penting dalam usaha membentuk nilai kita sebagai manusia. Dah. Sebab itulah saya selalu menyebut kepada pelajar-pelajar yang mana mereka mesti faham hakikat sebenar. Sebab tu Imam Ghazali pun sebut kalau kamu mesti belajar ilmu fardu ain dahulu. Ilmu fardu ain iaitu ilmu mengenal Allah, ilmu akidah dah. Ilmu mengenal ilmu yang menentukan sah batal ibadat kamu dalam ibadat khusus, ada solatnya, hajinya, puasanya, ibadat umum, hubungan dengan masyarakat. Dah. Dalam soal nikah, kahwin, doa soal, dalam soal hubungan kemanusiaan, itu ilmu kemasyarakatan, ilmu asas, dah, syarat rukun dan sebagainya. Ilmu nilai-nilai hidup. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu ni kamu mesti khatam terlebih dahulu sebelum kamu mempelajari ilmu dunia kamu. Sebelum kamu belajar sains, dah, belajar matematik dan sebagainya, ilmu-ilmu keduniaan yang kita nak guna untuk dunia kita, untuk memajukan tamadun kita. Dah. Jadi yang itu mesti disempurnakan dahulu. Sebab itulah persepsi sebahagian pelajar ni dia salah. Dia salah anggap bahawa ilmu agama tak berapa penting. Masuk kelas pun lawat-lawat, online pun dah masuk sekadar memenuhi kredit. Jangan. Sebenarnya saya mengajar kamu ni mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz-ustaz di kolej mengajar kamu, menunjuk jalan kepada kamu untuk mengenal Allah, mencari Allah. Sedangkan guru sains, guru fizik, guru matematik, dia hanya mengajar kamu mencari X dan Y saja. Itu pun tak jumpa X dan Y. Nah, tak cakap nak ajar cikgu tu. Sebab itulah kita mesti betulkan tasawur kita tentang konsep kita mencari ilmu itu. Dan jangan pandang rendah pelajaran agama itu. Kerana itulah pelajaran yang sangat penting sebab dia membawa kita ini kebahagiaan kepada kita. Bukan sahaja di dunia ini, tapi dia membawa kebahagiaan kita untuk akhirat kita itu. Sebab itulah sesiapa yang Tuhan nak seseorang tu jadi baik, yufaqihu fiddin, dia akan memberi faham secara mendalam dengan agama dia. Jadi perbetulkan tasawur kita, tanggapan kita. Tanggapan kita terhadap kepentingan ilmu. Semua ilmu ini penting. Sama ada ilmu berkaitan dengan keduniaan, lebih-lebih lagi ilmu berkaitan dengan akhirat kita itu. Ilmu membentuk nilai dan pribadi kita itu. Atau lebih dikenali dengan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama. Bagi betul, terutama yang fardu ain. Bagi luluh dulu fardu ain itu. Ilmu mengenal Allah. Bagi betul-betul kita mengenal Allah. Ilmu berkaitan dengan fiqh, ibadah. Syarat rukun dan sebagainya, bersuci dan sebagainya, bagi sempurna. Ini fardu ain, tuntutan fardu ain. Adapun ilmu-ilmu lain itu adalah tuntutan fardu kifayah. Fardu kifayah. Walaupun kenapa penting. Jadi jangan kita salah meletak kepentingan itu. Sepatutnya kita meletakkan semua ilmu ini penting kepada kita untuk kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan lebih-lebih lagi kebahagiaan hidup di akhirat. Sebab dengan ilmu agama kita akan jadi manusia yang baik. Dengan ilmu akademik kita akan jadi manusia yang cerdik. Dan kita nak jadi manusia yang cerdik dan baik. Kalau salah satu dia akan pincang. Rusak dunia kalau salah satu. Kalau kita hanya jadi manusia yang cerdik saja tetapi tidak baik, maka kita akan jadi orang yang menipu. Orang cerdik menipu. Ramai hari ini orang cerdik menipu. Yang rasuah, menipu dan sebagainya. Tipu orang tu, tipu orang ni, macam-macam. Orang cerdik semua ni. Dan benda ini menjadi realiti dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab dia hanya tinggi ilmu akademik tetapi dia rendah ilmu agama. Dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal pencipta kita. Maka dia hanya jadi orang yang cerdik tetapi tak jadi orang yang baik. Maka dia akan jadi orang yang menipu.
Begitu juga kalau kita hanya belajar agama sahaja, tapi tak cerdik, tinggi, belajar agama semata tapi tak cerdik, kita jadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik tapi tak cerdik, maka kita akan jadi orang yang kena tipu. Kena tipu dah. Sebab itulah kita mesti menjadi orang yang baik dan juga orang yang cerdik. Itu harapan saya. Sebagai pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan, dia mesti menjadi orang yang cerdik dan juga orang yang baik. Sebab itulah dia mesti belajar, wajib belajar ilmu-ilmu akademik untuk menjadikan dia orang yang cerdik. Pada masa sama dia wajib juga belajar ilmu-ilmu agama, nilai, akhlak untuk menjadi orang yang baik. Maka inilah generasi yang kita nak lahirkan. Generasi yang kita nak lahirkan dan hasrat kita kepada pelajar-pelajar yang menuntut di kolej ini. Yang kedua, saya juga nak mengharapkan supaya pelajar-pelajar kolej matrikulasi juga merupakan orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar. Bagaimana yang dikatakan berjiwa besar? Orang yang berjiwa besar ini sebenarnya orang yang kuat jati diri dia. Jati diri dia kuat, ketahanan, kesabaran dia. Jati diri ini makna ilmu-ilmu keagamaan dalam diri itu. Kenapa dikenali dengan jati diri? Macam pokok jati lah. Pokok jati. Kalau kita pergi ke sepanjang lebuh raya utara selatan, plus punya lebuh raya daripada Perlis sampai ke Johor Bahru, kita tengok sepanjang jalan ditanam pokok jati. Sepanjang jalan kiri kanan pokok jati. Kenapa ditanam pokok jati itu? Sebab pokok jati ni kuat, dia ada trust. Saya ingat di rumah kita pun ada banyak perabot jati dah, perabot jati. Perabot jati harga dia pun mahal. Keras. Kalau kita nak angkat seorang rasa tak terangkat. Pokok jati, perabot jati ni banyakkan daripada Indonesia dah. Dia jatuh satu pokok yang kuat, yang teras dia kuat. Sebab itulah kita tanam di sepanjang lebuh raya itu. Kalau mengikut ilmu ketenteraan saya pernah tanya masa di Perlis, masa saya bertugas di Kolej Matrikulasi Perlis dulu. Saya pernah tanya tentera di camp dengan kawan saya semasa saya pergi ceramah di satu sebuah camp di Perlis itu. Saya tanya, dia kata itu dia punya strategi ketenteraan. Kan? Strategi ketenteraan. Sebab tu dia tanam segi kanan pokok jati itu sepanjang lebuh raya daripada Perlis sampai ke Johor Bahru. Kenapa? Strategi macam mana? Sebab kalaulah berlakulah peperangan contohnya dengan Thailand peperangan dengan Singapura. Jadi pokok-pokok inilah kita akan tumbangkan. Dia kata, kita akan tumbangkan, menutup jalan lebuh raya itu supaya pergerakan tentera-tentera darat tu terhalang di situ. Sebab pokok tu keras, pokok yang punya jati yang kuat. Dia bukan macam pokok lalam dia goyang lah. Pokok tu sebab tu dia jadikan tu satu. Yang kedua, sebab dia tanam pokok jati tu untuk nak mengelak angin, menahan angin. Sebab kenderaan-kenderaan yang laju di lebuh raya ni tak terdedah kepada angin-angin. Sebab di Kedah ni dia terkenal dengan jelapan padi dah. Jadi lebuh raya tu merentasi sawah padi yang luas. Jadi perlu kepada pokok-pokok yang kuat ini untuk menahan angin itu, supaya kenderaan yang lalu tidak akan menimbulkan masalah dari segi terbabah dan sebagainya daripada angin-angin yang kuat itu. Jadi itu dia. Nak ceritanya pokok jati ni dia kuat. Sebab apa? Dia mempunyai teras yang kuat. Sebab tu perkataan jati itu kita ambil pakai kepada diri kita. Jati diri. Maknanya diri manusia itu mesti ada jati. Mesti ada teras. Gapo teras itu? Teras itulah yang dikenali sebagai agama. Itu jiwa kuat. Jiwa kuat tu lahir daripada akhlak, kesabaran yang tinggi, ketahan emosi yang sebab tu jiwa ini mesti kuat.
Sebab tu kalau orang yang punya jiwa yang kuat, masalah besar pun bagi dia kecil je sahaja. Tengok pemimpin-pemimpin kita yang punya jiwa yang kuat, yang menghadapi masalah yang besar dalam negara, tapi dia boleh berfikir, mencari jalan tenang, mencari jalan berfikir untuk menyelesaikan masalah itu. Itu mempunyai jati diri jiwa yang kuat. Tapi kalaulah manusia itu mempunyai jiwa yang lemah, jiwa lemah, jati diri tak kuat, ketahanan tidak ada, ketahanan jiwa itu tidak ada, maka masalah kecil pun bagi dia adalah besar. Masalah kecil pun besar bagi dia. Masalah di asrama contohnya. Maklumlah di asrama ni kita berada dalam bilik bersama kawan-kawan yang punya latar belakang yang berbeza. Latar belakang yang berbeza. Mungkin kawan kita dalam bilik kita tu anak manja, anak bongsu yang dimanja-manja. Mungkin dia ada sebahagiannya orang kaya. Yang mana orang kaya ni maklumlah semua urusan diri dia pun ada orang gaji yang buat. Dia tak pernah belajar berdikari dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak faham, maka timbullah konflik, timbullah krisis. Jadi kalau kita tidak ada jati diri yang kuat, itu yang akan menjadi rasa tak seronok, rasa remah, rasa hidup dengan orang macam ni. Balik-balik kuliah, balik nak tidur saja, tengok stoke kawan kita di kepala katil kita. Stres kita. Sebab apa? Sebab kita tidak memahami. Kita tidak mempunyai ketahanan yang kuat dan tidak memahami sahabat kita ni, kawan kita tu siapa, latar belakangnya macam mana. Sehingga kita tidak boleh rasa, tak boleh hidup, tak boleh berada di college ni, tak boleh duduk di asrama ni, makan yang tak sedap ni, macam-macam. Banyak masalah kita. Kan? Maka kita tidak tahan dan tidak mampu menghadapi masalah. Walaupun sebenarnya masalah itu adalah masalah yang kecil sahaja. Kecil sahaja. Jadi kalau sebab itulah kita perlu kepada jiwa yang kuat, ketahanan diri yang kuat. Berfikir dengan, apabila kita mempunyai jiwa yang kuat, kita dapat berfikir dengan matang. Kita dapat bergaul dengan kawan, mengenali antara satu sama lain. Latar belakang dia, keadaan dia dan sebagainya. Kita cuba memahami di antara satu sama lain itu. Jadi perlu pelajar kolej matrikulasi Kelantan perlu jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat supaya sebarang masalah yang dihadapi dapat atasi dengan pikiran yang waras, dengan tenang dan mampu. Sebab hidup ini adalah satu perjuangan. Hidup ini satu perjuangan. Memanglah siapa-siapa pun dia nak senang, dia mesti susah dahulu. Inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu ada kesenangan. Sekarang ni banyak online yang macam-macam serabut dengan masalah. Orang yang baik ini, orang yang bijak, orang yang jiwa yang besar, dia sentiasa mencari jalan untuk mengatasi masalah dia. Mencari. Sebab masalah ni akan datang. Selagi manusia ni berfikir hidup dan berfikir normal, masalah akan datang. Orang tak ada masalah itu orang gila. Dia hidup cara dia nak tarik tin di tengah jalan, dia nak makan selipar. Itu orang yang tak waras. Tapi orang waras macam kita, normal macam kita, sudah tentulah kita akan menghadapi masalah. Pasal apa? Sebab realiti dunia ini adalah ujian. Itulah masalah. Sebab itu sepatutnya masalah itu kita jadikan sebagai proses untuk membina kematangan dalam hidup ini. Itu sepatutnya. Proses kematangan. Sebab dengan adanya masalah itu, kita dapat berfikir. Itu menimbulkan kepintaran, dapat berfikir dan bagaimana mencari jalan untuk menyelesaikannya. Sebab itu saya kata masa itu merupakan proses kematangan. Proses. Sebab itulah saya nak pelajar kolej matrikulasi Kelantan mesti menjadi orang yang berjiwa besar. Ada cita-cita yang tinggi dan berusaha dengan sedaya upaya, dengan kesungguhan, berbekaskan tawakal kepada Allah.
kekuatan jiwa yang yang padu, jati diri yang hebat, dan kita boleh percaya. Yakinlah kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahawa kejayaan itu adalah milik kita. Dan kita sekarang berada langkah yang pertama. Dekat sangatlah nak masuk universiti. Setahun yang di sini. Ataupun yang setahun, yang program 2 tahun, mana terlalu dekat untuk menempatkan diri kita di Menara Garden untuk capai cita-cita kita. Kita kena ingat bahawa ini masa kita mendidik diri kita. Masa untuk berpisah dengan keluarga. Tak payahlah berfikir macam budak-budak lagi. Dan memanglah kita dulu memang tengok sejarah kehidupan manusia. Wallazi yakhruju min butuni ummahatiha. Kita dulu lahir dalam dunia ini daripada perut mak kita, tak tahu apa satu. Tak. Mak kita peluk kita. Lahir-lahir dia peluk kita. Kan? Membesarkan kita. Lahirnya lagi dia kendung kita, bawa ke mana-mana. Besar lagi, pimpin kita. Pimpin tangan kita pergi ke mana-mana. Sekarang dia mula lepas. Dah sikit-sikit lepas. Di sekolah masih lagi terikat dengan peraturan yang kuat, disiplin. Di matrik dia mula nak longgar dah. Nak latih awak supaya berfikir, nak berdikari. Dan kita kena ingat, kita mengalami proses pendewasaan. Pendewasaan. Kita mesti ada kekuatan dalaman, kekuatan agama, kan? Pertolongan daripada Allah, daripada Tuhan sebagai hidayah, sebagai kekuatan kita, tempat kita bergantung apabila kita menghadapi sesuatu masalah. Okey. Dan seterusnya, saya berhasratlah nasihat bahawa kita mesti jadi manusia yang terbaik lah. Manusia yang terbaik. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Apa manusia yang terbaik itu? Apa ciri-cirinya? Semua Tuhan cerita dalam Al-Quran. Benar-benar kehidupan kita. Sebab Al-Quran ini merupakan perlembagaan hidup kita. Sebab tu jangan pisahkan diri kita dengan Al-Quran. Apa ciri-ciri manusia yang baik? Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuhan kata manusia yang terbaik, wa man ahsan, ahsan terbaik, ismu tafdil kalau orang belajar bahasa Arab lah. Hasan mana baik, kan? Hasan, nama Hasan, lelaki nama Hasan, lah baik nama dia. Kalau perempuan Hasanah, buta di hujung tu, buta marbutah dia panggil dah. Retina yang baik, nama dia baik. Tapi kalau paling baik ahsan, afdal, paling baik, afdal, fadilah, kelebihan, afdal paling lebih, ahsan paling baik. Waman ahsan, kata Tuhan. Waman ahsan, siapa yang paling baik di kalangan kamu ini? Pertama, ciri yang pertama, qaulan mimman da'a ilallah. Qaulan, setiap kata-kata dia. Kata-kata dia tu mengajak manusia, menyedarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata-kata dia tidak ada kata-kata yang boleh merosakkan manusia, mencerca, mencela, tak ada. Apa saja kata-kata dia boleh, sama ada nasihat, sama ada kata-kata yang baik yang boleh menyedarkan. Ucapan-ucapan yang tidak menimbulkan fitnah kepada masyarakat. Itu makna manusia yang terbaik. Qaulan, apatah lagi dia mengajak, ada sifat dakwah, mengajak manusia. Kan? Mengajak manusia, menasihati manusia. Kata-kata kita, kalau tidak lebih baik kita diam. Lebih baik ada bercakap benda-benda yang tidak ada faedah, itu lebih baik kita diam. Dia diam itu lebih baik. Kalau nak berucap, adalah benda-benda yang ada kebaikan, bukan mencarut, bukan cakap benda-benda yang tidak ada faedah. Itu bukan manusia yang terbaik. Sebab itulah Nabi pun sebut,
Kita ni walaupun tahu satu benda, satu kebaikan, kita sebarkan kebaikan itu. Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang kamu dapat pada aku, hadis, pengajaran yang baik itu, walaupun satu benda yang kamu tahu. Itu orang yang terbaik. Okey? Lidah dia sentiasa menyebut benda-benda yang baik. Dia jaga ucapan dia. Ucapan dia sebelum cakap, dia berfikir dahulu. Bukan dia cakap dulu baru nak fikir. Kan? Tak guna dah. Dah lepas dah. Sebab kata-kata dia macam anak panah. Apabila dia keluar pada mulut kita, dia tak akan mari dah. Kalau ucapan yang pedih, dia bahaya ni. Lidah ni walaupun dia sepanjang 6 inci je. Lebih kurang lidah kita ni. Tapi sebenarnya dia boleh membunuh manusia yang tingginya 6 kaki. Lidah bahaya. Walaupun panjang 6 inci. Tapi dengan fitnah ni, sebab tu fitnah tu lebih buruk daripada membunuh. Al-fitnah tu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih buruk daripada kita membunuh. Kalau kena pisau, kena luka, kena pisau, bubuh ubat 2-3 hari boleh siap. Tapi kalau kena fitnah yang disebabkan oleh lidah, kadang-kadang boleh membawa kepada mati. Itu bahaya fitnah itu. Bahaya. Sebab itulah orang yang terbaik, Allah kata, qaulam mimman da'a ila Allah. Kata-kata dia mengajak manusia kepada Allah. Kata-kata yang baik yang boleh menjadi pengajaran kepada orang lain. Kalau tidak, dia diam itu lebih baik daripada dia bercakap-cakap. Kan? Sebab diam itu adalah fikir. Diam itu adalah diam. Orang yang berilmu adalah dia berfikir sebenarnya. Macam ubi itu diam-diam, dia berisi, dia berfikir. Sebab tu orang alim ulama dia bukan banyak cakap pun. Dia banyak berfikir, merenung kebesaran Allah, menginsafi diri dia, muhasabah diri dia. Itu orang berilmu. Ini orang terbaik. Sebab orang kata ahsan qaulam mimman da'allah. Ucapan yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, manusia terbaik. Apa Tuhan sebut? Wa amila salihah. Qaulam mimman da'a ila Allah. Yang kedua, wa amila salihah. Sama ayat tu. Iaitu manusia yang sentiasa buat kebaikan. Amila salihah, buat benda-benda amal soleh. Kan? Itu orang yang terbaik. Sebab syarat nak masuk syurga pun kena banyak amal soleh. Ada 2 syarat nak masuk syurga ni. Perjalanan kita sekarang nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, di hujung surah Kahfi Tuhan sebut, apa syarat kita nak jumpa dengan Tuhan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa', sesiapa yang mengharap untuk nak jumpa dengan Tuhan dia esok, pertama, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia buat amal soleh. Sedekahnya dan amal soleh. Buat ibadat yang fardu, semaya jangan tinggal. Gitu. Amal soleh. Bulan puasa Ramadan, amal fardu tu mesti wajib, dan banyak amal-amal sunat, amalan-amalan sunat. Seperti sebut sedekah tadi, tolong orang, ziarah orang sakit, kawan-kawan sakit ziarah, bantu orang susah. Itu amal-amal soleh. Kan? Walaupun amal soleh ni bagi kita kecil je, tapi bagi Allah besar sebenarnya. Banyak hadis-hadis Nabi cerita kan. Macam mana seorang pelacur, dia buat satu amalan soleh saja, tapi dia berjaya menempatkan diri dalam syurga. Pelacur dia tak adalah orang jahat lah, perempuan jahat, tapi tiba-tiba dia simpati dengan seekor anjing yang dahaga kan. Dalam hadis ada banyak cerita. Dia pun usahalah dapatkan air, bagi minum air itu. Nabi kata dengan sebab amalan soleh tadi, sekecil amalan soleh kecilnya, bagi minum anjing pula, tapi perempuan ini ditempatkan dalam syurga. Besar amal soleh ini sebenarnya. Apatah lagi sembahyang, amal wajib, yang wajib lebih-lebih lagi lah. Jadi orang yang terbaik ni kata Allah, iaitu manusia yang sentiasa buat amal soleh.
Dah hubungan dengan Allah, semaya dan puasa sebagainya. Hubungan dengan manusia, banyak hubungan dengan manusia. Hormat ibu bapa. Dah belajar bersungguh-sungguh. Belajar ini merupakan adalah amal soleh, tuntutan agama. Kan? Menuntut ilmu ni adalah satu yang cukup besar. Kan menuntut ilmu merupakan kelebihan orang belajar dengan orang abid jauh, macam Nabi dengan sahabat dia yang rendah, macam bulan purnama dengan bintang. Orang berilmu dengan orang yang beramal, orang yang abid, yang semaya tak tinggal, tapi ilmu tak ada. Dah. Jadi ilmu ni merupakan satu amal soleh. Kita dalam kelas, dalam majlis ilmu, kita sedar tak bahawa malaikat sedang memayungi kita? Sebab itulah kita kena ikhlas belajar. Dah. Ikhlas belajar, jujur, niat yang betul, nak cari ilmu, nak menuntut ilmu. Kan? Bukan ni belajar nak berjaya semata-mata. Nak jadi macam ni, nak jadi macam ni. Bukan itu niat kita. Kita belajar, kita nak ilmu sebab suatu masa nanti kita nak menyumbang ilmu ini sebagai tuntutan fardu kifayah kepada kita. Dan pada masa yang sama kita mesti menjadi hamba Allah. Nah, sebab kita ni adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan beribadah kepadaku. Dan pada masa yang sama kita merupakan khalifah Allah untuk memakmurkan bumi ini. Jadi bagaimana nak memakmurkan bumi ini? Sudah tuntutan dengan ilmu. Untuk buat amal soleh kena ada maklumat, kena ada ilmu. Untuk memperkasakan amal soleh kita sebagai memenuhi syarat jadi manusia yang terbaik itu. 2. Kemudian sambung lagi ayat tu. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. 1. Wa amila salihan. 2. Wa qala innani minal muslimin. Orang yang terbaik ini kata Allah. Yang ketiga syarat ciri-ciri ialah wa qala innani minal muslimin. Wa qala, dan dia berkata, orang tadi berkata, innani minal muslimin, aku ini adalah orang Islam. Maknanya di sini apa dia? Maknanya di sini dia itu merupakan orang yang ada prinsip. Wa qala innani minal muslimin, aku adalah orang Islam. Mana aku ada prinsip. Cara hidup aku mesti cara hidup Islam sebab aku orang Islam. Pakaian aku mesti berpakaian macam orang Islam sebab aku orang Islam. Ini orang prinsip. Walaupun macam mana duduk di persekitaran macam mana sekalipun, persekitaran yang rusak macam mana sekalipun, tapi aku orang Islam. Sampai waktu semayang aku semayang. Aku mesti bergaul sebagai bergaulnya orang Islam. Sebagai yang bergaul yang disyariatkan dalam agama Islam. Pakaian aku, pergaulan aku, kerja buat aku sehari-hari, aku orang Islam. Ada batasan yang disyariatkan kepada aku, yang mana yang boleh dilaksanakan, yang mana yang tidak boleh dilaksanakan. Maknanya di sini orang yang ada prinsip. Ini orang yang terbaik. Bukan macam lalang tadi. Hari ini jadi, akhir petang jadi macam ni. Ikutlah macam lalang. Tak ada prinsip hidup. Okey? Sebab itulah kita perlu mempunyai prinsip sebagai orang Islam. Dia ada cara-cara yang dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Untuk kebaikan kita. Kenapa diharamkan? Untuk kebaikan kita. Untuk jaga kita. Sebab syariat Islam itu menjaga manusia, menjaga kita. Itu kebaikan. Tuhan bagi syariat. Tuhan ini dia pandailah, dia buat kita, dia bagi peraturan kepada kita yang begitu lengkap, yang cukup lengkap. Kita ikut sajalah. Dalam semua soal, dalam masuk tandas pun dia ajar kita. Islam ajar kita. Apatah lagi dengan menghadapi benda-benda besar. Jadi biarlah kita menjadi orang yang berprinsip. Ada ilmu, berprinsip dalam hidup. InsyaAllah kita ni, Tuhan kata, itulah orang umat, orang manusia yang hamba-Ku yang terbaik. Ahsan, hamba yang terbaik. Ingatlah ada 3 hamba terbaik. Pertama, percakapan dia jaga. Tak cakap kecuali benda-benda yang baik. Yang kedua, buat benda kebajikan, amal soleh banyak. Hubungan dengan Allah. Yang ketiga
orang yang ada prinsip dalam hidup, bukan macam lalang. Tak. Apabila dia mengaku dia orang Islam, semua hidup kita dia serah kepada Allah, serah kepada agama dia. Ikut agama dia suruh, dia akan buat. Sebab itu membawa impak yang baik kepada kehidupan kita. Saya rasa itulah sedikit kuliah lah sebagai peringatan untuk diri saya dan pelajar-pelajar sekian sebagai warga Kolej Matrikulasi Kelantan. Selamat datang dan mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dalam kelas-kelas yang mana terlibat dengan saya. Kita akan jumpa dalam kelas untuk kita bincang-bincang, untuk kita belajar memahami hakikat belajar, hakikat ilmu, hakikat kehidupan, nak kenal Tuhan dan sebagainya, supaya kita lebih akan berjaya. Mudah-mudahan berjaya bukan saja di dunia, tapi berjaya di akhirat, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita jadi orang yang bijaksana, bukan hanya bijak di sini sahaja, tapi di sana gagal. Sebab apa? Sebab kita tak ada hanya jadi orang cerdik, tetapi tidak jadi orang yang baik. Okey, sekali lagi tahniah kerana menjadi warga KMKT dan belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Saya doakan semoga cita-cita anda sekalian dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ejen kepada pembinaan tamadun ummah dan bidang-bidang yang tertentu nanti. Jadi wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan saya lah, dan minta ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.